Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Lukman Muhammad dalam Koresponden TVS yang akan bersiaran selama 15 minit untuk membawakan kepada anda perkembangan dari luar negara, dan semestinya bersama saya adalah saudara Alfian Zaini yang berada di Amerika Syarikat. Assalamualaikum, apa khabar Encik Alfian? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat, Lukman. Terima kasih. Baik Encik Alfian. Kita mulakan perbincangan kita mengenai ekonomi Amerika Syarikat. Amerika kini kembali. Itulah slogan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden yang turut menyatakan pentadbirannya sedang berusaha mengawal pandemik COVID-19 dan mengembalikan ekonomi ke landasan yang betul. Joe Biden berkata demikian di Cleveland dalam mempromosikan cadangan bajet 6 trilion dolar Amerika. Bagaimana Encik Alfian melihat perkara ini? Presiden Joe Biden pada hari Jumaat lalu mengusulkan bahawa belanjawan 6 trilion dolar untuk tahun fizikal 2022 mengetengahkan kenaikan yang dramatik dalam perbelanjaan kerajaan persekutuan dalam usaha untuk mengubah ekonomi Amerika Syarikat di kala negara ini bangkit pulih dari krisis kesihatan dan ekonomi. Walau bagaimanapun, jumlah ini merupakan usul yang awal di mana ianya mungkin akan berubah selepas diperdebatkan secara terperinci di tahap Kongres. Belanjawan ini dikatakan lebih tertumpu kepada keutamaan pentadbiran daripada kelaziman penggubalan undang-undang untuk memperketatkan polisi. Dengan dana ini, Biden berharap untuk memberikan keutamaan dalam mengukuhkan infrastruktur negara, sektor pendidikan, penyelidikan, kesihatan awam dan kebajikan kekeluargaan kepada rakyatnya. Shalanda Yang, penolong pengarah pihak Jabatan Pengurusan dan Belanjawan, memberikan jaminan bahawa belanjawan ini mengetengahkan agenda perkembangan ekonomi yang kukuh dan berpanjangan di samping ia merupakan satu pelaburan ke atas rakyat yang akan menjana ekonomi ini. Walau bagaimanapun dijangkakan ianya akan mendapat kritikan yang hebat dari pihak Republican yang beranggapan bahawa usul-usul ini agak keterlaluan, terutama sekali apabila ianya cuba berlandaskan dari ekonomi jangka pendek, dari data ekonomi jangka pendek dan berisiko memufliskan negara. Baik, baik Encik Alfian. Seterusnya masih lagi kita mengenai Presiden Amerika Syarikat di mana Joe Biden mengarahkan agensi perisiknya menyiapkan laporan mengenai asal-usul COVID-19 dalam tempoh 3 bulan. Beliau secara khusus mahu mengetahui sama ada coronavirus itu yang pertama kali dikesan di China berpunca daripada sumber haiwan atau akibat kemalangan di makmal. Arahan Biden itu menandakan peningkatan coronavirus mengenai bagaimana virus itu pertama kali muncul sama ada melalui kontak haiwan di pasar di Wuhan, China atau melalui makmal penyelidikan dengan ciri keselamatan yang ketat. Dan adakah Encik Alfian melihat perkara ini akan memberi satu implikasi yang besar kepada China? Gesaan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden untuk penyelidikan baru mengenai asal-usul coronavirus terasa seperti deja vu di Beijing. Di awal penularan wabak COVID-19 meningkat di Amerika Syarikat tahun lalu, mantan Presiden Donald Trump ada mengetengahkan teori bahawa virus itu berpunca dari kecuaian makmal di Wuhan, bandar China, di mana ianya pertama kali dikesan. Beijing bertindak balas dengan marah terhadap tuduhan tersebut dan mendakwa Trump sengaja hendak menepis tumpuan media, berusaha untuk menepis tumpuan media ke atas kegagalannya membendung wabak itu di Amerika Syarikat tersendiri dengan menuding jari ke atas China. Pada minggu ini pula, laporan perisikan yang sebelumnya tidak didedahkan muncul mendakwa beberapa penyelidik di Institut Virologi Wuhan jatuh sakit pada November 2019 dan dimasukkan ke hospital. Atas tekanan umum, Biden mula menggesa komuniti perisikan untuk memperhebatkan usaha menyiasat asal-usul virus ini, termasuk kemungkinan ia muncul dari kecuaian makmal. Ini sekali lagi menimbulkan kemarahan China, Beijing terutama sekali, dan mendorongnya untuk mengetengahkan lagi teori dan kontroversi bahawa virus itu sebenarnya bermula di Amerika Syarikat. Amerika Syarikat sama sekali tidak mempedulikan fakta atau kebenaran
juga tidak berminat dalam kajian ilmiah yang serius mengenai asal-usulnya. Satu-satunya tujuan Amerika Syarikat adalah menggunakan pandemik ini adalah untuk stigmatisasi ataupun dan memanipulasikan politik untuk mengalihkan kesalahan mereka. Itu kata Kementerian Luar Negeri China, jurucakapnya iaitu Zhao Lijian. Ia merujuk kepada Fort Detrick ataupun Fort Detrick, sebuah makmal penyelidikan biotek kepunyaan ketenteraan Amerika Syarikat di Maryland yang telah dikaitkan tanpa bukti dengan kemunculan virus itu oleh pegawai dari China dan media negara tersebut. Sejurus selepas penyiasatan dari pihak WHO berakhir pada Februari lalu atas tujuan yang sama ke atas China, Kementerian Luar Negara tersebut juga menggesa agar Amerika Syarikat juga bersifat telus sepertinya dalam pengesanan wabak ini. Laporan penyiasatan WHO tersebut akhirnya mendapati bahawa kebarangkalian virus tersebut berpunca dari kecuaian makmal adalah sangat tidak mungkin. Dari itu China berpendapat ianya tidak perlu lagi menunduk ke atas mana-mana gesaan siasatan, terutama sekali dari Amerika Syarikat. Baik, baik. Terima kasih atas perincian itu tadi Encik Alfian. Dan kepada penonton di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali sebentar lagi. Baik, bertemu kembali kita dalam satu-satunya rancangan di TVS setakat ini yang membawakan perkembangan dari luar negara menerusi laporan yang tepat, sahih dan telus daripada koresponden TVS kepada anda di rumah. Dan seterusnya Encik Alfian, mengenai Amerika Syarikat menuntut rejim tentera Myanmar untuk membebaskan warganya yang merupakan pengarang di sebuah saluran berita yang ditahan awal minggu ini ketika cuba menaiki penerbangan meninggalkan negara bergolak itu. Pengarang urusan Frontier Myanmar 37 tahun itu ditahan Isnin lalu di lapangan terbang antarabangsa di Yangon, bandar utama Myanmar. Mungkin Encik Alfian boleh berkongsi sedikit mengenai perkara ini. Baik, Myanmar mengalami kacauan sejak rampasan kuasa oleh tentera 1 Februari lalu dengan tunjuk perasaan dan gerakan pemberontakan hampir setiap hari di seluruh negara. Sejak itu lebih 800 orang awam terbunuh dalam tindakan keras tentera junta menurut sebuah kumpulan pemantau tempatan. Pihak media terperangkap dalam usaha keras pihak junta terbabit dalam memperketatkan penyebaran maklumat dengan menyekat capaian internet dan membatalkan lesen media tempatan. Penahanan Daniel Fenster, pengarang tersebut, serta penangkapan dan penggunaan kekerasan oleh tentera Burma terhadap wartawan lain adalah serangan yang tidak dapat diterima terhadap kebebasan bersuara di Myanmar. Itu kata jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat. Beliau berkata lagi yang pegawai konsulat dari kedutaan Amerika Syarikat di Yangon berusaha melawati Fenster namun sehingga kini belum lagi diberikan akses, kata jurucakap itu lagi. Kami mendesak rejim Myanmar untuk memberikan akses konsular seperti yang disyaratkan oleh Konvensyen Vienna mengenai hubungan konsular tanpa penundaan dan untuk memastikan perlakuan yang tepat terhadap Daniel ketika dalam tahanan. Menurutnya lagi, Fenster dilaporkan bekerja di syarikat media itu sejak setahun yang lalu dan berhasrat pulang ke Amerika Syarikat untuk melihat keluarganya sebelum ditahan di lapangan terbang terbabit. Baik. Seterusnya mengenai kejadian tembakan di depoh kereta api di California yang mana seorang pekerja di depoh kereta api tersebut menembak mati 8 rakan sekerjanya. Timbalan Sherif Santa Clara, Russell Davis berkata suspek turut disahkan mati di lokasi kejadian manakala beberapa individu lain mengalami kecederaan yang parah. Apa sebenarnya yang berlaku Encik Alfian? Mungkin Encik Alfian mempunyai perincian mengenainya. Seorang pekerja menembak mati 9 orang sebenarnya, Lokman, setelah seorang lagi kritikal akhirnya meninggal dunia selepas cubaan rawatan di hospital. Kejadian tembakan tersebut berlaku di depo kereta api aliran ringan Santa Clara Valley Transportation Authority di San Jose.
suspek dikatakan mengacukan pistol ke atas dirinya sendiri dan membunuh diri ketika serbuan dijalankan oleh pihak polis. Mangsa-mangsa dikenal pasti terdiri daripada pekerja-pekerja di depo tersebut terbabit, dan tembakan pertama dilaporkan berlaku sekitar 6:30 pagi sewaktu mesyuarat pekerja sedang berlangsung. Okay. Jurucakap pejabat Sheriff Santa Clara County memberitahu media bahawa penembak itu yang dikenal pasti sebagai Samuel Cassidy, 57 tahun, masih melepaskan tembakan ketika pegawai-pegawai polis tiba di tempat kejadian. Polis tidak sempat berbalas tembakan dengannya dan dipercayai dia mengambil nyawanya sendiri apabila dikepung oleh pihak polis. Kejadian ini merupakan kes tembakan yang besar-besaran yang terbaru di kawasan Teluk San Francisco, California sejak 1993 apabila 8 orang dan seorang lelaki bersenjata mati di sebuah pencakar langit San Francisco. Buat masa ini motif kejadian ini masih lagi dalam siasatan dan belum lagi dikenal pasti. Luqman? Baik, terima kasih saudara Alfian yang berada di Amerika Syarikat ketika ini yang sentiasa membawakan perkembangan semasa yang segar kepada kita. Terima kasih Luqman. Di kesempatan ini ingin saya sampaikan ucapan selamat Hari Gawai dan keamatan kepada semua penonton-penonton yang menyambut kemeriahan musim menuai khususnya di Sabah dan Sarawak. Diharap kemeriahan sambutan masih dapat dirasai walaupun harapnya dalam keadaan yang penuh sederhana dan berjaga-jaga antara satu sama lain di kala pandemik yang melanda ini. Akhir kata, gaya guru gurai nyamai, engkau ketubian tadau tagazo do keamatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Alfian. Baik, apakah topik yang akan dibincangkan pada episod akan datang? Terus setia bersama kami di Koresponden TVS. Salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum.